Sekarang ni hujan pagi kan. Belum ni hujan petang. Ni hujan pagi. Okeylah hujan. Siram juga pokok durian kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita limpahkan ke atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga atas ahli keluarga baginda yang suci, para sahabatnya yang mulia, para pengikutnya yang setia di atas ajaran dan sunnahnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diberi rezeki sekali lagi oleh Allah untuk menyambung bacaan kita dari surah Al-Anfal. Hari ini kita baca dari surah Al-Anfal, bermula dari ayat yang ke-50 ke-50. Ayat ke-50 dari surah Al-Anfal. Jadi siapa yang ada mushaf, ada terjemahan ke, boleh sama-sama kita baca dan ikuti terjemahan kita pada pagi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين
إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekali lagi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat serta salam yang tidak putus-putus berpanjangan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Ayat yang kita bacakan tadi dari surah Al-Anfal, surah yang menceritakan tentang perang Badar, di mana Allah Ta'ala cerita daripada awal permulaan, waktu pertemuan, waktu nak bertembung dua saf, waktu tentera orang panggil apa, Nabi minta doa kepada Allah, kemudian iblis pun datang bantu musyrikin sampai bertembung dua kumpulan. Akhir sekali datanglah tentera malaikat yang menyebabkan tentera iblis bertempiaran lagi. Okay? Dan ayat hari ini sambungan ataupun tambahan kepada apa yang kita baca dah sebelum daripada ni. Itulah Allah Subhanahu wa taala kata, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikah. Dan amatlah ngerinya kalau engkau melihat wahai orang yang memandang, ketika malaikat mengambil nyawa orang kafir itu dengan memukul muka dan belakang mereka sambil berkata, rasakanlah kamu azab seksa neraka yang membakar. Azab seksa yang membakar. Azabal balhariq. Disebut sini azab seksa neraka. Dalam terjemahan pimpinan Rahman ni lah. Tapi dalam teks ayat tu tak ada, nar tu tak ada. Azabal hariq, azab yang membakar. Jadi difahami membakar ni maknanya api neraka lah. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala menceritakan daripada perang Badar tersebut, apabila musuh-musuh dikalahkan oleh Allah, Allah Ta'ala suruh mereka ingat bahawa nikmat kemenangan itu datangnya dari Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh perhatikan, okay, bahawa kalau kamu perhati mayat-mayat kafir yang bergelimpangan itu, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum, di mana malaikat memukul wajah mereka dan belakang mereka. Berkata Ibnu Juraij, qala yawma badrin, dan berkata Ibnu Abbas, idh aqbala al-musyrikuna biwujuhihim ila al-muslimin darabu wujuhahum bis-suyuf wa idha wallaw adrakathumul malaikah fadarabu adbarahum. Dua ni, muka dan belakang, kata Ibnu Abbas, sekiranya mereka datang menyerang orang muslimin, maka malaikat akan memukul muka mereka. Dan bila mereka lari daripada itu, maka malaikat akan memukul pula belakang mereka. Dan kita dah baca sebelum daripada ni, bila sebut wadhuqu azabal hariq, rasailah azab yang membakar.
Tadi dia terjemah sebagai azab neraka yang membakar. Bahawa orang ni bila mati ke neraka. Akan tetapi ada juga perkataan yang sebelum daripada ni yang kita baca daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Ar-Rabi' dan diriwayatkan daripada Anas. Berkata daripada Ar-Rabi' bin Anas, dia kata kana an-nasu yawma badrin ya'rifuna qatlal malaikah mimman qataluhum. Kalau kita rujuk ayat yang ke 12, ayat 12. Sebelum ni kita pernah baca ayat ni, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat memukul leher dan memotong anggota mereka, kan, jari-jari mereka. Fadribu fawqal a'naq, potonglah leher-leher mereka. Wadribu minhum kulla banan, dan potonglah setiap sendi mereka, kan. Berkata Anas, Ar-Rabi' bin Anas dalam ayat ini, kana an-nasu yawma badrin, adalah manusia pada hari perang Badar, ya'rifuna qatlal malaikah, mereka tahu mana yang dibunuh oleh malaikat. Macam mana? Bidarbi fawqal a'naq, dengan dipenggal leher-leher mereka. Wa 'alal bunan, dan juga di atas sendi jari-jari mereka, putus jari dan sendi mereka. Simatan nar qad uhriqa bihi, tanda seakan-akan api yang telah membakar. Maknanya tengok dekat kesan potong tu, ada kesan terbakar, ada kesan terbakar. Maknanya malaikat ni dia pacung dengan pedang tu, pedang dari api ya. Kalau kita kata wallahu ta'ala alam, tapi kita baca ayat ni, wa dzuqu azabal hariq, rasailah azab yang membakar. Boleh difahami azab tu di akhirat, boleh juga difahami ialah saat mereka dimatikan, dibunuh oleh malaikat. Rasailah azab yang membakar, iaitulah di saat mereka dipancung dengan pedang dari api. Pedang dari api. Tak semestinya nampak api tu menyala dak. Seperti batu-batu dari sijil, batu-batu yang dihumbankan kepada tentera Abrahah tu. Maksud burung tu bawa tak ada api, cuma bila dia panah tu, sehingga akhirnya bila kena terbakar. Wallahu ta'ala alam. Kalau tidak, ataupun kita kata apa, zuqu azabal hariq, ni azab yang membakar dua-dua. Di dunia pun, di saat mereka dibunuh ada kesan terbakar, di akhirat sana apatah lagi, mereka memang akan dibakar. Dan siyaq, wa hadha siyaq disebut dalam tafsir ini, dan wa hadha siyaq, siyaq ni maknanya cerita ini, kisah ini atau perkara ini, iaitu orang panggil apa, dibunuh oleh malaikat dengan dipotong, dipancung muka, depan dan belakang. Yadribuna wujuhahum, malaikat pukul wajah mereka, yakni dipancung kepala mereka lah. Wa hadha siyaq, kisah ni, wa in kana sababuhu waq'atu badrin, waq'ata badrin, walaupun sebab asal cerita ni adalah perang Badar, lakinnahu amun fi haqqi kulli kafir, akan tetapi dia adalah umum pada semua orang kafir, iaitu
walihadza lam yukhassishu ta'ala bi ahli badrin. Kerana itu Allah Ta'ala tidak mengkhususkan dalam ayat ni kepada orang-orang Badar sahaja. Yang ni orang-orang kafir yang berada di perang Badar. Betul ayat ni cerita tentang perang Badar, tapi lafaz yang Allah Ta'ala guna, Allah Ta'ala kata iz yatawaffal malaikatu iz yatawaffal ladzina kafarul malaika. Di saat Allah mematikan atau malaikat mematikan orang-orang kafir. Okey? Orang kafir di sini tak sebut orang kafir dalam perang Badar. Tapi Allah Ta'ala sebut umum orang kafir. Sebab apa? Sebab di saat orang-orang kafir nak mati pun, mereka akan dipukul oleh malaikat. Walaupun dia akan dipukul, cuma tidak batang tubuh dia hak zahir kita tak nampak lah. Di mana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebut walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Di saat orang kafir nak mati, maka datanglah malaikat bidarbi fihim bi amri rabbihim, dengan memukul mereka dengan perintah dari Allah, kerana enggannya ruh itu keluar daripada tubuh. Sehingga malaikat datang dan memukul serta mencabut nyawa mereka dengan keras. Wa dzalika idz basyaruhum bil adzabi wal ghadabi min Allah. Yang demikian itu berlaku apabila malaikat datang dan mengkhabarkan kepada mereka azab dan kemurkaan Allah. Ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sumumin wa hamimin wa dhillim min yahmum. Keluarlah kamu kepada api dan azab yang membakarlah, kita kata mudahnya bahasa dengan makna lah ni. Keluarlah kamu kepada kemurkaan Tuhanmu. Bila dengar lagu tu, maka ruh pun fatafarraqa fi badanihi, dia pun lari bersembunyi dalam badannya. Mana tak nak keluar? Tak nak keluar. Fayastakhrijunaha min jasadihi, maka malaikat akan mengeluarkan ruh itu daripada jasadnya, seperti dikeluarkan batang yang berduri dari kulit yang berbulu. Kulit yang berbulu. Macam mana nak keluar? Mudah tak saku. Kalau rambut kita ni kena duri. Zaman dulu kan kita masuk dalam semut tu kan ada pokok buah-buah berduri sikit dah. Kalau kena dekat rambut ni, Allah dia punya nak keluar tu kena tarik satu-satu. Kan? Cuba bayang kalau kena tu, kulit tu ada dahan yang berduri lekat di kulit. Kemudian nak dikeluarkan, kena sentak. Kalau sentak di kepala, cabut kulit kepala. Jadi azabnya orang kafir bila nak mati ialah mereka akan dicabut dengan keras oleh para malaikat. Berbeza dengan ruh orang mukmin. Ruh orang mukmin ni bila datang kepadanya malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang,
Irji'i, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan, dalam keadaan redha, mardiyah, dan diredai. Maka roh tu pun keluar. Dia pun keluar seperti mana keluarnya air daripada cerek. Lancar je dia keluar, sehingga disambut oleh malaikat, diletakkan dalam kafan yang harum, kemudian diangkat roh itu ke langit untuk kembali kepada penciptanya. Orang kafir tak. Setelah dicabut, kemudian dibalut dengan kain yang busuk, kemudian nak diangkat ke langit, lalu tidak dibukakan baginya pintu langit. Maka dia tidak akan pernah lagi bertemu, berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Allah pun tak layan dah dia. Allah lupa kepada dia. La yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim. Allah tak akan cakap kepada dia. Allah tak akan pandang dia. Allah tidak akan mensucikan dia. Walahum azabun alim. Maka baginya azab yang pedih. Itu ruh orang kafir. Dia tak kenal Allah, lalu tak ada makna dia nak kembali kepada Allah. Adapun ruh orang beriman, di dunia ni dia kenal Allah, maka dia akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang kafir tidak ada istilah rest in peace. Tak ada. Dia ada RIP lain. RIP lain, bukan rest in peace. Saya baca benda tu. Tapi nak sebut tu macam nak tidak kata, tapi Allah Taala sebut pun dia panggil rest in peace. Rest in peace. Maknanya, tapi tak ada lah peace tu, tak ada. Makna rest tu dibakar lah, dipanggang. Itulah yang akan berlaku. Wal'iyadhu billah. Kita berlindung dengan Allah daripada kekufuran. Apa yang berlaku ialah ayat ni, wadhuqu azabal hariq. Rasailah azab yang membakar. Kalau rus tu betul lah tak? Dia membakar. Roasted. Berat azabnya. Jadi sebab tu kata di dalam tafsir ini, kisah ni, ayat ni, walaupun turun pada perang Badar, akan tetapi sifat orang kafir diazab sewaktu mereka mati berlaku pada semua orang kafir, walaupun mereka tak ikut perang. Walaupun kita tengok dia mati tu macam relax, walaupun kita tengok dia mati tu macam relax lah, macam biasa, sama je orang Islam mati dengan orang kafir mati, sebab kita tengok jasad mereka. Tapi ada pun ruh mereka jauh berbeza. Ruh mereka jauh berbeza. Ruh orang beriman berada dalam kenikmatan. Ruh orang yang kafir tidak ada istilah damai, peace untuk dia, tak ada. Tapi Allah Ta'ala kata wadhuqu. Ayat ni umum. Walau tara idh yatawaffal ladhina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum wadhuqu azabal hariq. Umum. Jadi kalau orang kafir dia rasa nak berasa hati, kita jangan rasa tak wajar lah cakap macam tu. Kenapa kita nak rasa tak wajar? Kerana yang sebut ni Allah. Allah sebut wadhuqu azabal hariq. Dan kalau mereka rasa terganggu dengan ayat ni, sepatutnya mereka lebih terganggu dengan ayat-ayat azab yang lebih berat daripada ini.
Kalau zaman dulu kita tak kisah orang kafir nak sebut. Ada orang baru ni orang Ustaz Asri Sabri yang kena kecam waktu dia tulis pasal aurat wanita tu kan. Normalisasi lucah dia kata. Sebab orang kita kerana nak cari pingat emas ni, orang pakak tengok belakang gimnastik. Gimnastik ke saya? Gym rama, gym pakak belakang. Jadi dia pun tegur lah. Dia tengok aurat, orang pun kata orang nak tengok sukan, kamu tengok benda lain. Dia bukan masalah kita nak tengok benda lain tak. Bukan masalah sukan ke tidak. Aurat ni tak kira lah sebab dia gapo. Sama ada dia main sukan ke. Hatta kalau dia tak main sukan, dia sakit sekalipun, kita tak boleh. Dia sakit, nak rawat dia kerana dia sakit, tak boleh. Melainkan ada mahram dia yang datang sekali dan sebagainya. Sebab itu adalah hukum Islam. Hukum Islam. Tak ada istilah sebab dia sukan. Sedangkan sebenarnya orang putih ni dia buat wanita dijadikan simbol orang panggil apa? Lucah, simbol seks dan sebagainya. Sampai dihalang kalau bola tanpa pantai tu kena denda kalau tak pakai bikini. Kena pakai bikini baru boleh main. Kalau pakai baju kena denda. Orang putih pun tak selesa. Sanggup mereka ni bayar denda kerana tak nak terlalu seksi. Mari dia orang Islam, bila ada ustaz tegur, dia pula kata macam-macam. Maka adalah seorang kafir tu, orang non-Muslim lah. Dia kata apa dah, saya lupa dah. Tapi ustaz dia kata, kamu tu kafir, kamu tak tahu apa yang kami. Jadi bila dia sebut kamu tu kafir, orang marah pula kata, ustaz ni kerah tu. Cakap dengan orang kafir dengan bahasa-bahasa macam tu lah. Kita katakan dalam masalah ni, ada waktu perlu ketegasan. Sebab apa? Sebab kalau kita nak berlembut dengan mereka, tak nak sebut istilah kafir, tak nak sebut azab neraka, tak nak sebut, maka sifat itu bertentangan dengan uslub Al-Quran. Al-Quran jelas. Tak ada lemah lembut dengan orang kafir. Nabi sebut kepada Nabi supaya berlemah lembut. Nabi sebut kepada Nabi Musa, pergi kepada Firaun, qulu lau qawlan layyinan. Betul. Dalam berdakwah, uslub kita kena lemah lembut. Tapi bukan bermaksud kita tidak boleh mengkhabarkan kepada mereka bahawa bagi mereka azab yang pedih di akhirat sekiranya mereka tidak beriman. Tak ada istilah kita ni tak boleh nak jaga hati orang kafir. Tak apalah, agama dia, agama kita. Tak boleh sebut dia ahli neraka. Janganlah sebut nanti dia sedih, serati. Tak boleh, tak betul. Uslub Quran bukan macam tu. Uslub Quran kita ajak dengan lemah lembut. Maknanya qulu lahu qawlan layyinan. Sebut kepadanya dengan ajakan yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Tapi dalam masa yang sama, tentang azab, tentang hukum, kena jelaskan. Kalau tak sebut, maknanya Nabi ni tidak lemuk lembut lagi lah. Sebab Nabi yang sebut. Sampai ke Nabi tu, perang Badar ni, di hujung perang Badar, pergi kepada mayat-mayat orang kafir tu, kata kepada mereka, macam mana? Aku dah dapati janji Tuhanku benar. Kamu apa janji Tuhan kamu bagi? Jelas Nabi sebut kepada orang kafir. Dan ayat Quran pun sebut tentang azab. So kita jangan terlalu defensif. Jangan terlalu apa? Defensif kita panggil. Jangan terlalu apologetic kita panggil. Terlalu nak jaga perasaan orang kafir. Toleransi. Boleh jugalah. Siapa pun ikat nak jaga hati orang kafir ni, kita tak sebut tentang apa yang Allah Ta'ala sebut. Sebaliknya, kita kena menyebut berkenaan dengan mereka sebagaimana uslub Al-Quran. Sebab kalau kita tak sebut, mereka tak tahu. Apatah lagi kalau kita ni yang senantiasa, yang ada waktu.
Ada daripada mereka orang baik, maka kita sebut dengan cara yang baik. Tapi ada di kalangan mereka orang yang keras, perlu kepada cara yang keras. Begitulah, ada orang kita sebut dia okey dah. Ada orang kena cubit sikit. Ada anak kena jentik. Hal tak dengar lagi kan, pakai rotan. Nah, pasal apa? Uslub yang berbagai, melihat kepada sifat mereka yang berbagai. Baik. Wa dhuqu azabal hariq. Rasailah azab yang membakar. Okey, yang membakar. Itulah kesan daripada letakkan malaikat serta azab yang di akhirat nanti. Dzalika bima qaddamat aydikum. Yang demikian itu, kenapa malaikat sampai buat macam tu? Kenapa Allah Azza wa Jalla azab mereka? Dzalika bima qaddamat aydikum. Yang demikian itu disebabkan apa yang telah dilakukan oleh tangan kamu sendiri. Wa anna Allah laysa bidhallamin lil abid. Kerana sesungguhnya Allah sekali-kali tidak berlaku zalim terhadap hamba-hambanya. Maka Allah tegaskan bahawa azab yang berlaku bukan kerana Allah menzalimi mereka, akan tetapi kerana mereka itulah yang menzalimi diri mereka sendiri. Mereka yang berbuat dosa dan kesalahan, Allah Azza wa Jalla bersifat dengan keadilan. Okay? Allah bersikap dengan adil. Allah tidak zalim, malah Allah adil. Macam mana Allah adil? Bila Allah perintahkan keadilan Allah, Allah akan bagi kepada orang yang taat tu ganjaran, dan Allah akan hukum orang yang tidak taat dengan hukuman. Itu baru adil. Jangan kita tengok sudut hukuman saja, kena tengok sudut keadilan Allah. Seorang cikgu, kalau anak murid dia jawab periksa, hak betul pun dia bagi markah, hak salah pun dia bagi markah. Betul tak? Mungkin orang tengok, oh baguslah budak ni, cikgu ni, oh aku suka betul cikgu ni. Pasal apa? Aku jawab salah pun dia bagi markah juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah ni pada sudut orang hak tak belajar. Tapi kalau kita tengok pada sudut pandangan yang lebih luas, kepada orang hak belajar selama ni, susah penat lelah dia ni, tiba-tiba dia dapat benda yang sama dengan orang tak belajar. Dia kata, apa makna cikgu suruh selama ni saya belajar? Betul tak? Jadi kerana keadilan lah, cikgu kena bagi markah pada yang belajar dan tak bagi markah pada yang tak boleh jawab. Itu baru cikgu yang adil, cikgu yang betul. Kalau bagi markah belaka, tak adil. Allah Azza wa Jalla lagi adil daripada tu. Sehingga Allah Ta'ala akan kira walau setiap sebesar zarah keadilan Allah ni, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah Azza wa Jalla akan datangkan kepada mereka walau sebesar zarah dari kebaikan dan keburukan, sehingga dia akan tengok dan dia akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kata kerana dia dihukum maka Allah zalim. Allah Ta'ala kata tak. Wa anna Allah laysa bidhallamin lil abid. Allah tidak menzalimi seorang hamba sekali-kali pun. Zallamin, tidak akan berlaku zalim, bukan kata sekadar zalim biasa dak. Sekali-kali tidak akan berlaku zalim. Maha suci Allah dari sifat kezaliman. Dan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Inna Allah Ta'ala yaqul ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama
wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, kata Allah. Allah kata aku haramkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, malah aku jadikan kezaliman itu haram sesama kamu. Allah tidak akan berlaku zalim kepada kamu dan Allah larang kamu berlaku zalim sesama manusia. Fala tazalamu, janganlah kamu saling menzalimi. Ya ibadi, jadi Allah Ta'ala kata dia tidak akan berlaku zalim. Mustahil bagi Allah kezaliman. Kerana Allah itu Tuhan yang maha adil. Tapi kalau dihukum juga, Allah Ta'ala kata, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Sesungguhnya amalan kamulah yang aku hitung untuk kamu. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapati kebaikan, makna sampai akhirat dia tengok benda baik, falyahmadillah, maka pujilah Allah. Kerana yang memberi taufik dan hidayah kepada mereka adalah Allah. Wa man wajada ghaira zalik, siapa yang mendapati selain dari kebaikan, dia tak ada dua jalan ya, baik dengan buruk ya, syurga dan neraka ya. Siapa yang mendapati selain kebaikan, yakni keburukan, fala yalumanna illa nafsah, janganlah dia cela melainkan dirinya sendiri. Jangan dia cela melainkan dirinya sendiri. Kita ni atas dunia ni banyak lagi alasan. Saya tak boleh nak buat lah sebab begitu begini, macam-macam lah. Sebenarnya kita tahu alasan kita tu benda lain kita boleh elak. Takkan kerana Allah kita tak boleh. Betul tak? Nak bangun pagi solat subuh. Oi, tak boleh. Saya tak boleh lah kalau bangun pagi-pagi, memang tak boleh, tak larat. Nah, alasan dia. Tapi time Piala Dunia pukul 3 pagi bangun. Tengok Euro final tu. Nah, baru ni Euro final. Lawan apa? Itali dengan England. Pukul apa start? 3. Pukul 3, pukul 2. Bangun sanggup. Jadi mana alasan kita tadi kita tak boleh nak bangun malam? Kita nak semayang. Nak semayang, orang panggil semayang. Saya tak boleh lah. Pakaian kotor lah, letih lah, macam-macam lah alasan kita. Tapi kalau orang lain panggil, boleh pula kita pergi. Betul tak? Jadi alasan kita tu sebenarnya fala yalumanna illa nafsah. Sebab tu Allah Ta'ala kata, kalau kamu tak dapati kebaikan akhirat, jangan kamu cela melainkan dirimu sendiri. Sebab kita yang banyak beralasan. Allah ni dah bagi belaka dah kat kita. Quran dia turunkan untuk sekalian umat. Sehingga tak ada orang kafir hari ini melainkan sampai kepadanya hujah Islam. Tapi kenapa mereka tak nak? Adalah sesuatu yang menghalang mereka. Tapi di saat kembali kepada Allah, Allah Ta'ala kata, jangan kamu cela melainkan diri kamu sendiri. Sebab kamu yang orang panggil tidak, kamu yang menolak hidayah Allah. Kamu yang tidak beriman. Allah sedangkan Allah bagi kesihatan, Allah bagi mata, pendengaran dan sebagainya. Jadi janganlah kamu cela melainkan diri kamu sendiri. Kerana Allah Maha Adil. Di saat Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, juga saat Allah Azza wa Jalla tidak memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, Allah Maha Adil dalam menentukannya. Sebab tu kita beriman dengan takdir. Bersama dengan keimanan takdir itu adalah keadilan Allah. Kalau tidak, kita akan rasa, kenapa orang ni kaya, aku miskin? Tuhan tak adil. Kenapa orang ni sihat, aku sakit? Tuhan tak adil. Tak. Dia tak boleh lagu tu. Dan saat dia beriman dengan takdir, kenapa orang tu Islam, orang ni kafir? Ada orang baik tapi kafir.
Ada orang jahat tapi Islam. Kenapa Allah bagi hidayah kepada orang jahat tu? Allah Ta'ala tak bagi hidayah kepada orang kafir yang baik tu. Allah Maha Adil dalam menentukan siapa yang dia nak bagi hidayah, siapa yang tak bagi hidayah, semua tu ada di sisi Allah. Boleh jadi di saat kamu kata baik tu, betul dia baik dengan makhluk, tapi dengan Tuhan dia tak. Jadi sebab itu Allah tidak memberikan hidayah kepadanya. Keadilan Allah, Allah Maha tahu dia saat mentakdirkan sesuatu. Kita ni bahagia tengok je, oh tak adil, oh gini tu. Tapi sebenarnya kalau kita diberikan hak untuk menentukan kebaikan dan keburukan, lagi tunggang langgang. Lagi tunggang langgang. Ni apa dah Allah Taala sebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Tak mari dah ayat, tapi maksud lebih kurangnya, kalau kamu ikut semua yang orang kafir kata ni, api hancur binasa. Pasal apa? Pasal mereka menentukan dengan hawa nafsu, sedang Allah Azza wa Jalla menentukan dengan sifatnya yang maha alim, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, al-hakim, yang maha adil. Semua cukup lengkap, tidak ada kekurangan bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi ditegaskan, wa anna Allah laisa bidhallamin lil abid. Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Baik, kadang-kadang orang Islam pun dia rasa gitu juga. Ada orang di saat dia nak buat ibadat ni, dia rasa tak terpandu kepada ibadat. Dan dia kata Allah tidak berhajat kepada ibadat dia. Jadi seolah-olah Allah yang menghalang dia dari ibadat. Ni, tak, Allah tak pernah halang hambanya dari ibadat. Sebaliknya dosa-dosa manusia yang menghalang mereka. Saya dulu pernah jugalah bila kita sebut kadang-kadang perkataan orang-orang sufi tasawuf. Maknanya bila kita tak baca Quran, seakan-akan Allah tak nak dengar kita baca Quran. Pernah dengar tak? Pernah? Seolah-olah bahasa bila kita ni tidak diberi taufik oleh Allah untuk baca Quran, dan memang Allah Ta'ala tak nak dengar Quran daripada kita. Sebenarnya ayat tersebut walaupun bunyi macam menggetarkan jiwa, tapi dari sudut maknanya kurang tepat. Kurang tepat. Kerana Allah tidak pernah menghalang manusia daripada ibadat. Tidak ada, Allah Ta'ala tak pernah. Malah Allah Ta'ala ni kalau hamba tu mendekatkan diri kepadanya sejengkal, dia datang sehasta. Kalau hamba tu datang sehasta, Allah dekat sedepa. Kalau hamba tu datang berjalan, Allah dekat kepadanya dengan berlari. Maknanya apa? Allah lebih suka kepada ibadat hambanya dari hamba tu sendiri. Kerana Allah bersifat dengan maha pengasih lagi maha penyayang. Tak ada istilah Allah Ta'ala ni tak nak kepada ibadat kita. Yang ada ialah dosa-dosa kita menghalang kita dari ibadat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang menghalang kita juga dari ibadat ada satu lagi makhluk, syaitan. Hak ni lah. Mana kalau kita tu tiba-tiba terhalang dari ibadat, sama ada kerana kita tunduk kepada godaan syaitan, atau yang kedua, kerana kita dibelenggu oleh dosa-dosa. Adapun Allah tidak menghalang hamba dari beribadah. Dan Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Tak boleh orang kata, ya Allah aku tak boleh ibadat sebab engkau tak taufikkan aku untuk ibadat. Kita kena minta je dengan Allah, ya Allah kurniakanlah kepadaku taufik, hidayah untuk aku beribadah kepadamu. Allahumma a'inna ala zikrika, bantulah kami ya Allah untuk mengingatimu, wa syukrika, untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk memperelokkan ibadah kepadamu. Minta dengan Allah. Tapi di saat seorang itu tidak terpandu kepada ibadat,
janganlah dia cela melainkan dirinya sendiri. Kerana Allah Azza wa Jalla Maha Adil dalam menentukan segala-galanya. Wa man wajada ghaira zalik fala yalumanna illa nafsah. Jangan dia cela melainkan dirinya sendiri. Kada'bi ali fir'aun walladzina min qablihim. Seperti mana keadaan orang-orang kafir itu samalah seperti keadaan Fir'aun dan kaumnya serta orang-orang yang terdahulu dari mereka. Kafaru bi ayatillah, mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah, kufur dan ingkar akan ayat-ayat Allah. Jadi mereka tu dihukum sebagaimana Fir'aun dulu dihukum. Okey? Kenapa mereka itu dibunuh oleh Allah? Kerana Allah menghukum mereka sebagaimana hukuman kepada Fir'aun dan pengikutnya. Kenapa? Kafaru bi ayatillah, mereka itu kufur kepada ayat-ayat Allah. Fa akhadhahumullahu bidhunubihim, maka Allah menyeksa mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Innallaha qawiyyun syadidul iqab, sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha berat seksanya. Lagi Maha berat seksanya. Allahul musta'an. Semoga Allah membantu kita lah dalam ibadat kita, dalam akidah kita, dalam semua. Jangan pernah rasa kita yang berkuasa. Kita sangat memerlukan taufik dari Allah. Tapi kalau tak terpandu, jangan kita cela, melainkan kita kena muhasabah diri. Perhati balik, kenapalah aku ni tak boleh baca Quran? Kenapalah aku ni tak jadi orang bersedekah? Kenapa tu? Kena muhasabah diri kita, reflect kita balik. Aku ni ada benda ni yang menyebabkan terhalangnya dari ibadat. Kita tahu, kita nak buat, tapi tak berlaku, tak terbuat. Pernah rasa tak gitu? Banyaklah, bukan pernah tak. Banyak rasa. Ada duit, bahasa nak sedekah, tapi tak terpandu. Tengok Quran, bahasa nak ngaji, tapi tak terpandu. Kalau kau cijang nak bangun malam tu, jangan kira lah. Habis kau cijang, hot loud speaker sekali, tak bangun. Kata orang tanya Imam Ahmad bin Hanbal ataupun Al-Hasanul Basri, saya lupa dah. Imam Ahmad rasanya, aku dah apas jadah dah, aku dah letak dah air tempat untuk solat. Sama dulu kena keluar kan, kena keluar, nak ambil sembahyang kena keluar rumah. Tak dia ambil siap-siap letak barang kekah dalam rumah, nak ambil wuduk. Mana siap-siap dah nak bangun malam. Kita lah ni tak payah apa tu, air ada dalam rumah dah, memang tandah ada siap dalam rumah dah, tapi tak terbangun juga. Orang tanya Imam Ahmad kata, qayyadatka dhunubuka, dosa-dosamu membelenggu kamu. Banyaknya dosa kita. Itu yang kita kena banyakkan istighfar. Tapi istighfar kita pun takut-takut Allah Ta'ala tak terima. Pasal apa? Istighfar kita pun belum cukup sifat dan syarat dia. Allahul musta'an. Semoga Allah bantu kita dan Allah ampunkan dosa-dosa kita lah. Baik. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha. Baik, Fir'aun ni, mari saya ada Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, dia sebut tentang Fir'aun ni. Fir'aun ni waktu dia bertemu dengan Nabi Musa, dia kata kepada Nabi Musa,
wa fa'alta ma fa'alta, dan kamu telah buat apa yang kamu perbuat. Makna dia ungkit balik Nabi Musa ni pernah bunuh seorang Qibti. Nabi Musa bunuh seorang. Tapi dia punya ungkit Fir'aun ni gambarkan Nabi Musa ni sebagai penjenayah. Itu Fir'aun. Sedang dia lupa, dia yang menitahkan orang bunuh ramai, semua bukan ramai lah, semua anak lelaki dibunuh, anak perempuan dibiarkan hidup. Tapi sifat sombong dia ni, siapa pergi kat jumpa Nabi Musa, dia kata kepada Nabi Musa, engkau pembunuh, kau telah buat apa yang kamu dah buat. Nabi Musa tu betul lah dia berlaku kesalahan pada dia, tapi dia dah bertaubat kepada Allah. Cuma dah disebut dia hanya terlibat dengan satu nyawa. Fir'aun habis budak bunuh, tapi dia punya sombong dia tu, dia tak ngaku dia bunuh. Dia royak Nabi Musa, treat macamlah dia tu suci. Jadi jangan jadi Fir'aun. Kadang-kadang kita sikap tu yang menyebabkan kita berdosa. Kita istighfar kepada Allah, tapi kalau tak ada sikap insaf, tunduk, macam mana Allah Ta'ala nak ampunkan? Lepas tu kita kata Allahul Musta'an. Semoga Allah bantulah kita dalam bermuamalah dengan dosa-dosa kita. Banyak dosa kita, tapi hak banyak tu bukan makin kurang tak, makin tambah. Istighfarlah banyak-banyak dan ikhlaskan diri dalam beristighfar. Baik. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha. Yang demikian itu, balasan itu, kerana sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dikurniakannya kepada sesuatu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Pernah dengar ayat ni? Ayat ni ayat famous ni. Allah tidak akan mengubah satu kaum sehinggalah mereka mengubah nasib mereka sendiri. Ayat ni pakai motivasi, memang suka, seronok. Tapi dia bawa dengan konteks yang berbeza. Mereka bawa daripada kemiskinan jadi kekayaan. Allah tidak akan ubah nasib kita sehingga kita ubah nasib kita sendiri. Tapi sebenarnya konteks yang sebenar, dari kekayaan kepada kefakiran, dari nikmat kepada hukuman. Allah tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang dia bagi sehinggalah kaum tersebut mengubahnya dengan kekufuran. Ayat ni relate kepada Fir'aun, dan ayat ni juga relate kepada orang kafir Quraisy. Pasal apa? Mereka dulu hidup dalam kenikmatan, duduk di tanah Mekah, dijaga, dihormati dan sebagainya. Allah tak akan hilangkan semua nikmat-nikmat ni dari mereka. Tetapi yang menyebabkan nikmat ni hilang ialah kesyirikan yang berlaku. Jadi Allah tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang Allah bagi kepada satu kaum sehingga mereka mengubahnya, yakni mereka mengingkari Allah Azza wa Jalla, kufur kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau satu penduduk negeri itu beriman kepada Allah, kami buka baginya pintu keberkatan dari langit dan bumi. Tapi kalau mereka kufur, dustakan ayat Allah, maka Allah hukum mereka. Jadi ayat ni sebenarnya ayat yang menunjukkan kita jangan kufur. Itu konteks yang sebenar. Jadi kalau cari rezeki, kau cari apa, jangan kufur. Bukan konteksnya kita yang kena ubah nasib kita sendiri.
Konteks tu tak ada, tak berlaku dalam ni. Sebenar-benarnya. Betul lah kita kena usaha. Tapi tak ada kata kita yang ubah nasib kita sendiri. Tak ada. Konteks tu tak ada. Kalau nak suruh manusia berusaha, guna ayat lain. Guna hadis lain. Di mana Nabi SAW suruh kita berusaha. Maknanya kita tak akan dapat melainkan kena ada usaha. Guna ayat yang kita sebut, Nabi Musa AS nak buka laut pun Allah Ta'ala suruh pukul dengan tongkat. Maknanya tak akan berlaku tanpa usaha. Nabi Maryam waktu beranak pun Allah Ta'ala suruh goncangkan pokok kurma. Padahal memang confirm dah tak luruh. Cuma Allah Ta'ala nak sebut kena ada usaha untuk Allah Ta'ala datangkan rezeki. Maka berusahalah untuk cari rezeki. Itu konteks betul. Tapi kalau guna ayat ni untuk kata kitalah yang kena ubah nasib kita sendiri, Allah Ta'ala tak akan ubah nasib kita sehingga kitalah ubah nasib kita sendiri, konteks tu tak betul. Sebaliknya konteks ni, Allah tidak akan hukum seseorang dengan nikmat, dengan Allah Ta'ala tidak akan hilangkan nikmat yang dia bagi kepada hambanya sehinggalah hamba tersebut dia kufur kepada nikmat. Jangan kita, sebab tu kadang-kadang bila tersalah konteks ni kita ingat okey lah si Allah, benda kecil je tu ustaz. Tak, besar. Konteks tu menyebabkan bila orang tu rasa dia yang ubah nasib dia, dia kaya tapi tidak berada dalam panduan Allah. Dia jadi orang kaya yang sombong, dia jadi orang kaya yang tidak beriman, dia jadi orang kaya yang tidak solat, tak erti bayar zakat tu. Pasal apa? Sebab dia tidak dibawa kepada konteks yang benar. Konteks yang benar apa? Nikmat yang kamu dapat ni Allah tak akan cabut sehingga kamulah yang menghilangkannya dengan kekufuran. Tapi kalau kita duk seolah-olah kita yang ubah nasib kita sendiri, jadi kena pakar-pakar motivasi itu kena betulkan konteks. Kena sebut ayat ni sebenarnya ayat yang mengatakan kita ni jangan kufur kepada Allah. Nak usaha-usahalah tapi jangan kufur kepada Allah. Jangan waktu kamu dah kaya nanti, jangan kamu jadi kufur kepada Allah. Rezeki itu bukan hak kamu, Allah yang bagi. Bawalah dia kepada konteks perhambaan kepada Allah. Jangan seolah-olah dialah cari rezeki. Itu yang timbul hari ni. Macam-macam usahawan siapa jumpa pak cik. Pak cik menyesal dak waktu muda dulu. Pak cik buat apa? Seolah-olah pak cik tu tak usaha, kamu yang usaha lebih. Pak cik tu habis usaha dah. Lebih usaha daripada kamu lagi. Bukan semua orang yang merepak tepi jalan tu dia tak berusaha. Ada orang yang tak berusaha, tapi bukan semua orang yang merepak tepi jalan tu tak usaha. Habis cara dah. Lepas jual burger tak jadi, jual air pula. Lepas jual air tak jadi, cucuk tanam pula. Lepas cucuk tanam habis kena tu tak jadi. Adalah tu asbab. Allahu Ta'ala alam. Tapi nak sebutnya, jangan kita rasa kita yang menentukan takdir kita sendiri. Bukan kita yang menentukan takdir kita. Allah yang menentukan. Kita hanya taat kepada Allah dan berusaha. Usaha tu kena ada. Tapi yang paling utama sekali ialah Allah yang tentukan rezeki kita. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha. Allah Ta'ala tidak akan ubah nikmat yang dia bagi. Maknanya Allah ni mendahului kekufuran itu dengan kenikmatan. Orang kafir pun Allah bagi lagi nikmat pada dia. Jadi Allah Ta'ala tak akan ubah nikmat ini. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehinggalah mereka ubah dengan perbuatan mereka. Itu bila mereka kufur, Allah hukum mereka. Okay? Wa anna Allaha sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Lagi maha mengetahui. Yakni apa saja yang kita buat dalam hidup kita ni Allah Ta'ala tahu dan Allah Ta'ala dengar. Semoga Allah Ta'ala menjaga keimanan kita semua
menjaga lisan kita daripada ketelanjuran perkataan dan menjadikan lidah kita senantiasa basah dengan zikrullah, dengan istighfar dan juga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang balik nanti besok insya-Allah cerita yang kita sebut pada hari ini untuk menetapkan dan menegaskan bahawa segala yang berlaku dalam hidup kita ni adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.